Dah cikgu. Sudah. Dah cikgu. Okey. So hari ini kita pergi kepada subtopik ini iaitu mencari imej tam objek. Okey. Apa yang kita buat sebelum ini pun ada cikgu tanya kan, cari objek bila objek bagi 2, objek imej bagi 4. Tapi waktu itu yang cikgu bagi sama ada cikgu bagi gambar raja ataupun cikgu bagi graf, benda itu sudah lengkap. Kita hanya setakat baca je. Okey. So sekarang kita akan tengok soalan jenis cikgu tak bagi gambar raja, tapi cikgu bagi tata tanda fungsi. Okay, contohnya cikgu bagi ni, Fs sama dengan 5x tambah 1. Cikgu bagi tata tanda fungsi, lepas tu cikgu tanya kamu, apakah imej bagi 3? Apakah imej bagi 3 di bawah fungsi ini? Okey, kalau kamu masih ingat kefaham apa maksud tata tanda ini, sepatutnya awak boleh buat. Apakah imej bagi 3? Maksudnya 3 ini objek ke imej? Alia? Imej bagi 3. So 3 ini objek ke imej? Alia? Alia Husna? Objek. Objek. Okay. So ini cikgu sudah bagi objek kepada kamu. Cikgu tanya imej. Kali ini tak ada gambar raja. Tapi kalau ikut apa yang awak faham terhadap tata tanda ini. Apa maksudnya tata tanda ini? Boleh faham tak? Apa maksudnya 5S tambah 1? Mula-mula kita kena buat apa? Boleh faham ke? 5S maksudnya kita kena buat apa? Darat. Darat 5. Lepas tu tambah 1. So 3 kalau darat 5. 15. Tambah 1. 14. Apa-apa? 16. Okey, 16. Ini ialah kalau kamu faham maksud dia. Okey, kalau kamu tak faham maksudnya, sebenarnya awak boleh ingat macam ini saja. Kalau soalan ini minta awak mencari imej, kerja kita ialah, kerja pengiraan kita ialah awak buat ini saja. Itu awak gantikan nilai objek ke dalam tata tanda fungsi. Itu saja kerja awak sebenarnya. Okay. Gantikan nilai objek ke dalam tata tanda fungsi. Awak boleh terus dapat jawapan dia. Okay. Apa maksudnya? Contohnya sekarang cikgu punya fungsi ialah Fs sama dengan 5x tambah 1. So apa yang awak perlu buat ialah sekarang awak masukkan angka 3 ini ke dalam tata tanda kamu. Maksudnya awak masuk macam ini aja. Masuk ke dalam tempat ini. Okay. Lepas tu kira je lah. So kalau kamu kira benda ini, awak dapat jawapan 16. Boleh Tadi yang cikgu bawa Alia Husna pergi tu ialah kalau kamu faham maksud dia. Awak sebenarnya pun boleh dapat jawapan. Okay. Tapi kalau kamu tak faham, kenapa boleh buat cikgu? Saya tak tahu ini ialah darat 5 tambah 1. Tak apa. Kalau kamu tidak erti baca benda ini, sebab buat macam tu pun awak tak boleh tunjuk cara kira dia. So apa yang awak buat ialah awak ingat kerja ini aja. Kalau sekarang saya perlu cari fungsi, maka tindakan saya ialah cikgu masukkan objek saya. Sebab kalau soalan minta fungsi, mesti cikgu sudah tahu objek saya. Objek dia. So cikgu masukkan objek itu ke dalam tata fungsi di belakang ini. Tepang ini awak tak payah buat sebenarnya. Tapi kalau awak nak buat dia macam ini. Okay, cara penulisan dia awak buat macam ini. F3. Tapi lepas tu tak buat bahagi 3 dah. Sebab kita nak jawapan ini. Sebab F3 ini bukan maksudnya F darat 3. F3 ini maksudnya sekarang ada satu fungsi. Objek dia ialah 3. Kamu kena faham ya. Dalam soalan ini, yang awak nampak ini yang awak nampak F3 ini. F3 ini bukan maksudnya F darat 3 macam apa yang kita faham selama ini. Sebab awak kena faham F ini ialah fungsi. So maksudnya ialah sekarang kita ada satu fungsi yang objeknya ialah 3. Simbol ini. So bila awak masuk nilai di sebelah sini, awak dapat jawapan. Lepas tu kan biasa kita akan buat, cikgu, F kali 3 ialah 3F sama dengan 16. F sama dengan 16 bagi 3. Salah.
Sebab F kurungan 3 maksudnya bukan F darab 3. Itu bukan maksud dia. Maksudnya, maksud yang betul ialah ini. Dia adalah satu fungsi. Objeknya ialah 3. So bila kamu tahu itulah fungsi dia, itulah objek dia. Kalau saya nak tahu image, saya main ganti masuk aja. Ganti masuk, cikgu boleh terus dapat jawapan dia. So kita tengok soalan yang seterusnya. Cikgu bagi lagi satu fungsi. Fungsi ini kalau kamu cikgu nak tanya awak, cikgu apa hubungan ini? Susah sikit awak nak cakap. Awak kena kata, oh cikgu dia kena kuasa 2. Lepas tu dia kena darab 5. Lepas tu dia kena buat 3 tolak dia. Susah nak cakap kan? So kalau tak erti ataupun kemungkinan tak erti pun cikgu cakap apa? So tak apa. Bila cikgu ada tanda-tanda fungsi ni dan cikgu bagi okey. Sekali lagi kalau kamu tengok soalan ini, cikgu sebenarnya tanya image. Tapi cara saya tanya soalan. Cara saya tanya soalan cikgu bagi macam ini. Nombor yang cikgu bagi 6 ini berada dalam kurungan. Dia berada dalam kurungan. Yang berada dalam kurungan punya ialah objek kita. Benda yang berada dalam kurungan ialah objek kita. So bila cikgu tanya apakah F6? Sebenarnya yang ditanya oleh saya ialah apakah image dia kalau objek dia ialah 6 bagi fungsi F ini. Bagi fungsi F ini. So kerja kita sama je lah. Kalau kita nak cari image, maka kita lakukan kerja ini. Gantikan nilai objek ke dalam tanda-tanda fungsi. Sebab ini pun soalan cari image. Walaupun cara saya tanya soalan adalah berbeza. Okey. Amiru tak boleh cakap. Siapa ini? Okey, Natasha. Boleh buat tak? Gantikan nilai objek ke dalam tanda-tanda kita. Nanti ya, cikgu tulis dulu. Kita punya tanda ialah Fx sama dengan 3 tolak 5x kuasa 2. So macam saya masukkan? 3 tolak 5 kurungan 6 tutup kurungan kuasa 2. Ya, okey. Lepas tu pakai kalkulator kira saja. Natasha kira kejap. Adriana pun tekan, cikgu nak semak jawapan. Cikgu, yang kurungan tu nak kena buat dulu ke terus je semua tu? Buat habis. Kita punya pemakan untuk soalan ini, pemakan kadang-kadang satu markah je, markah kepada jawapan. Kalau dia ada 2 markah, dia satu markah di sini, satu markah di bawah. So tak payahlah mula-mula buat 6 kuasa 2 ialah 36. Lepas buat lagi 3 tolak 5 kuasa 36. Tak payah. Sebab markah satu aja. Dia markah selepas awak ganti nilai, dia terus bagi markah di tempat awak dapat jawapan terakhir. So jangan membazir masa, nanti masa tak cukup. Terus sekali tekan bagi saya jawapan cukup. Negatif 177. Betul ke Adriana? Saya pun dapat negatif 177. Okeylah. Percaya je lah, cikgu tak semak jawapan. Okay? Sorry. Boleh tak payah, bagi saya tak payah awak buat banyak peringkat. Maksudnya macam tadi kawan kamu tanya lah. Okay, cikgu buat macam ini. 3 tolak 5, 36. Buat lagi 3 tolak betul ke? 5, 6, 30. Okey, tak apa ini. Lepas tu baru tulis ini. Tak payah. Okay? Sebab awak tengah membazir masa awak tulis benda-benda ini. Pada pemakahan dia, jawapan pasti bagi markah dan akan tengok soalan ini kadang-kadang satu markah kepada jawapan saja. Sebab kerja ganti dalam matematik kadang-kadang akan rasa terlalu senang. Kadang-kadang dia ada 2 mark lah bergantung kepada soalan. Kadang 1 mark, kadang 2 mark. So dia tak ada markah di sini, markah di sini, markah di sini. Tak ada. Tak ada. Kalau ada markah begitu terperinci, soalan matematik tambahan markah dia bukan 100 tapi 1000. Satu soalan sila-sila ada 10 langkah. Satu soalan boleh bagi 100 markah. Cikgu. Apa dia? Dekat sebelah negatif 177 tu kena letak Fx lagi tak? Sebenarnya kalau cikgu tak tulis, maksudnya dia sama dengan atas. Maksudnya di sini kalau cikgu tak tulis, maksudnya dia sama. So terpulang kepada kamu nak tulis, tak nak tulis. Dan soalan ini kalau kamu kata cikgu saya nak beritahu lebih terperinci, dia ialah 6. So boleh juga awak nak tulis 6.
Awak tak tulis pun boleh, okay. awak tulis FS pun boleh, awak tulis F6 pun boleh. Kalau awak tanya mana satu paling tepat, F6 paling tepat. Tapi cikgu kadang-kadang tak berapa suka orang tulis F6 sebab cikgu risau nanti awak, oh cikgu lepas tu bahagi 6. Itu yang selalu akan berlaku. So itu yang cikgu tak berapa tulis benda ini di sini. Tapi kalau awak nak tulis, yang paling betul ialah F6. Hanya boleh tak tulis. Okay. So sini ada tengok cikgu sudah bagi 2 contoh. Mungkin awak nampak soalan itu macam berbeza. Okay. Satu cikgu kata cari image bagi 3. Satu cikgu kata cari F6. Tapi sebenarnya bagi saya ini adalah soalan yang sama. Dua-dua cikgu minta image. So bila awak tahu saja itu soalan cari image, inilah kerja kita. Inilah kerja kita. Ganti nilai objek ke dalam tata tanda fungsi. So cikgu sebenarnya boleh juga bagi soalan, cikgu bagi soalan kamparaca anak-anak. Cikgu bagi macam ini. Contohnya, cikgu letak satu gambar raja macam ini. Cikgu nak tanya image kan, so cikgu mungkin letak satu nombor di sini. Kemudian cikgu buat anak-anak pergi sini, cikgu letak simbol A. Lepas tu cikgu tanya cari A. Maksudnya cikgu nak image lah. So cikgu bagi pula, ini ialah fungsi HS. Di mana dia sama dengan contohnya X tambah 1 per 4. Suka hati dah cikgu nak bagi apa nama, apa tata tanda dia. So cikgu tanya, apakah A? So kalau kamu tengok soalan ini, awak tak nampak kan cikgu tanya cari image. Tapi sebab awak nampak A ini berada dalam kumpulan 2, dan waktu itu 2 yang dipetakan kepada dia. Maksudnya 2 ialah objek bagi dia. So ini adalah satu soalan cikgu bagi. Kalau objek ialah 2, apakah image dia? So benda yang sama saya uji, tapi cara saya tanya soalan. Cara saya tanya soalan boleh ubah-ubah. Adriana, macam nak buat? H kurungan X sama dengan kurungan E tambah mana satu objek kamu? 2. 2 lah objek kamu. 2 lah yang masuk di tempat itu. 2. Okey. Tambah 1 per 4. Dan kita tahu kalau kita buat kerja ini, apa jawapan dia? Kalau ikut soalan ini, kalau saya masuk ke dalam dia, image awak ialah A kan? So maksudnya bila awak ganti ke dalam, yang awak kira ini ialah apa? Pecahan. Okey, tak apa. Awak kira dulu apa dia? Dapat 9 per 4. Sorry, berapa jawapan dia? 9 per 4. 9 per 4. Salah. Cuba tekan sekali lagi. Macam mana dapat 9 Tak, dia sebenarnya 2 1 per 4. Okey, cikgu tahu apa salah awak. Awak perasan tak per ini panjang? Adakah awak beritahu kalkulator 2 tambah 1 boleh ada di sebelah atas? Dapat 3 per 4. 3 per 4. Itu kenapa semasa latihan pertama ni cikgu suruh awak belajar pakai kalkulator. Ingat dia, kalau ada per yang panjang, awak kena pastikan arahan awak kepada kalkulator, semua benda ini di sebelah atas. Semua itu ada di sebelah bawah. Kalau tidak akan macam tadilah, rugi tau. Benda itu awak tahu buat. Benda itu awak tahu buat, tapi semata-mata salah tekan kalkulator. Okey, boleh So, soalan cikgu tanya apakah nilai A? So, jawapan kamu? 3 per 4. Awak tulislah A awak ialah 3 per 4. Cikgu, Apa dia? kalau jawapan ni dalam perpuluhan boleh ke? Putus tak? Putus. Maksudnya bila tukar kepada nombor perpuluhan dia ialah jenis nombor perpuluhan yang panjang ke ataupun dia berhenti dalam 2, 3 tempat perpuluhan saja? 2 tempat perpuluhan. Okey, yang ini awak dapat 0.75 kan? So terpulang kepada kamu, ini pun boleh, ini pun boleh. Okey, tapi katakan kamu dapat jawapan 1/3.
1/3. Kalau awak ubah kepada nombor perpuluhan, dia ialah 0.3333 dan seterusnya kan. So, cikgu akan galakkan kamu bagi saya 1/3. Sebab 1/3 tidak melibatkan round off. Okey, kalau awak ambil sebelah sini, awak terpaksa buat penghampiran. Boleh tak? Boleh, hanya tak digalakkan. Kalau jawapan itu boleh tidak round off, kita tak payah round off sebab kita nak bagi jawapan yang paling tepat. Tapi kalau cikgu saya nak juga nak pergi nombor berapa? Boleh. Boleh. Dengan pegang ini ya untuk standard SPM, kalau nombor ini adalah kecil, awak kena bagi jawapan saya dalam 4 angka pererti. Kamu ingat tak apa itu angka pererti? Ingat. Okey. So, katakan soalan ini. Kalau 4 angka pererti, apa jawapan dia? 3 juga. Soalan ini, kalau cikgu nak awak bagi saya jawapan dalam 4 angka pererti. 0.3. Berapa kali 3? 3 kali. 4 angka pererti maksudnya ada 4 kali. Oh, baik. 1, 2, 3, 4. So, awak kena bagi saya jawapan dalam 4 angka pererti kalau nombor itu kecil. Tapi kalau nombor ini besar, okay, nombor ini besar, awak bagi saya 2 tempat perpuluhan mencukupi. Tapi mesti buat penghampiran betul-betul tau. Okay. Contohnya kalau sekarang soalan saya ini ialah 0.6666666 kan. Bila awak nak bagi saya 4 angka pererti, awak kena bagi saya 0.666. Yang terakhir ni apa? Buat penghampiran? 7. Nombor kecil. Kalau sekarang ini adalah nombor yang besar, contohnya 10.6666, mencukupi awak bagi saya 2 tempat perpuluhan. Maka awak boleh bagi saya 10.67. Tapi bagi lebih boleh tak? Bagi lebih boleh, tapi tak boleh bagi kurang. Itu kalau melibatkan nombor perpuluhan yang jenis panjang. Okey, macam soalan tadi tu kita memang dapat 1, 2 tempat perpuluhan punya kan memang putus. Nombor perpuluhan memang itu saja. Maka okeylah cikgu tak kisah pun sebab dua-dua ini dua-dua ialah nombor yang tepat, jawapan yang tepat sebab awak tidak melakukan penghampiran. Okey? Tapi kalau benda itu tulis pecahan boleh, tapi bila tulis dalam nombor perpuluhan dia tak putus. So awak digalakkan awak bagi saya pecahan. Khasnya kalau pecahan itu ialah jenis yang nombor kecil saja. Macam 1/3 nombor cantik. Okey? Awak bagi saja jawapan dalam pecahan. Tapi kalau nak bagi nombor perpuluhan boleh tak? Tapi pegang itulah. Kalau nombor kecil 4 angka pererti. Kalau nombor besar sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey. Mungkin awak kata cikgu, 2 tempat perpuluhan tempat itu saya tak erti buat lah. Tapi bila 3 saya erti buat, awak boleh bagi saya lebih. Jangan bagi kurang. Kecuali soalan itu ada kata, berikan jawapan anda kepada berapa tempat perpuluhan. Kalau dia tak cakap, kita boleh bagi lebih, jangan bagi kurang. Okay. Benda ini cikgu sebenarnya akan sentiasa sentuhlah cara kita nak bagi jawapan. Okey. Ya. Selalu cikgu akan cakap benda ini. So untuk soalan ini terpulang kepada awak deh. Boleh bagi saya 3/4, boleh bagi saya 0.75, tapi jangan bagi saya kedua-dua. Okey, cikgu tidak galakkan awak bagi saya kedua-dua. Khasnya kalau awak bagi saya kedua-dua macam ini, salah. Sebab ini maksudnya apa? Ada 2 jawapan. Satu ialah 3/4, satu ialah 0.75. Tak, soalan ini memang satu jawapan saja, iaitu 3/4 atau 0.75. Bukan ada 2 jawapan, satu jawapan saja. Okay. So kalau awak letak koma, benda yang betul, cikgu akan bagi awak salah. Kalau awak buat atau, cikgu boleh terima. Tapi syaratnya kena dua-dua betul. Dua-dua betul. Maksudnya 3/4 pun tulis betul. 0.75 pun tulis betul. Baru cikgu nak bagi markah kepada awak. So bagi saya tak payah. Kenapa nak membahayakan diri? Memandangkan dengan satu dia sudah terima, kita tulis satu sajalah. Tak payahlah tulis kedua-dua. Sebab tulis kedua-dua kena kedua-dua betul. Peluang ditolak markah lebih tinggi. Dia bila kita jawab soalan matematik, dia bukan macam bahasa tau. Buat karangan, kita hurailah seberapa banyak yang boleh. Isi banyak sikit maka tinggi sikit. Buat lagi, letaklah bahasa-bahasa perkataan-perkataan yang canggih sikit. Maka karangan itu tinggi sikit. Okay. Kalau soalan matematik, kita nak jawapan yang ringkas dan tepat. Jangan cakap banyak-banyak. Cakap banyak-banyak,
orang senang cari kesalahan kita. Ini macam kita ada dalam mahkamah. Kalau peguam tu tanya apa-apa, kita jangan jawab banyak sebenarnya. Bila awak jawab banyak, mungkin benda yang betul akan jadi salah sebab peguam akan cari kesalahan daripada tempat kita cakap. So kalau awak salah cakap satu ayat awak tak boleh pakai. Atau terus awak punya pernyataan semua tak dapat dipakai. Sama juga dalam matematik dia. So walaupun kita boleh tulis 34, kita boleh tulis 0.75 tapi tak payah tulis kedua-dua. Sebab lebih bahaya. Sebab dua-dua betul baru cikgu nak bagi markah. So mencukupi tulis salah satu. Boleh ? So 0.75 pun boleh, 3/4 pun boleh. Ada soalan lain? Aku tengok ada orang masuk tak? Siapa lagi seorang masuk? Tengku nanti kalau habis waktu ini awak tak banyak kelas ini, awak stay kejap sebab awak punya latihan banyak salah. Tapi cikgu tak terang sekarang ya. Okay. So itu dia kalau soalan tanya mencari image, kerja kita senang aja. Ganti ke dalam tata tanda terus dapat jawapan. Okay. Semalam kenapa kita tak buat kerja itu? Sebab semalam itu soalan saya sudah siap bagi. Ini objek, ini image. Tak payah kira kan? Orang sudah bagi. Okay. Tapi ini kalau kamu tengok cikgu tak bagi. Dan kita kena carilah. So waktu kalau kena cari itu kerja kita. Ganti jawapan nilai objek kita ke dalam tata tanda. Macam tadi salah masukkan kan? Masuk objek kamu bukan masuk image kamu. Awak nak cari image. Okay. So kita tengok contoh yang kedua. Kali ini terbalik punya soalan pula. Kali ini cikgu bagi image. Cikgu tanya objek. Okay. Cikgu bagi objek. Cikgu bagi image. Cikgu tanya objek. Dan untuk buat soalan ini, sama pun boleh awak kena fikirkanlah. Kalau nak faham maksudnya, awak boleh fikirkan juga. Apa satu, tindakan ini maksudnya saya akan tambah 5. Lepas tu saya akan bahagi 3. Saya akan ambil objek saya tambah 5. Lepas tu dapat jawapan saya akan bahagi 3. Sekarang soalan kata, kalau awak buat macam ini, jawapan awak ialah 2. So kita kembali. Tapi kita biasanya sebenarnya tak buat kerja inilah. Hanya cikgu terang maksudnya. So awak kena fikirkanlah. Apa satu nombor kalau saya bahagi 3, dia boleh dapat 2. Siapa boleh? Siapa jawab? Apa satu nombor kalau saya bahagi 3, jawapan dia ialah 2. Siapa boleh fikir apa nombor? 6. Okey, lepas tu awak fikir pula. Apa satu nombor bila saya tambah 5, jawapan dia ialah 6. 1. Maka untuk soalan ini awak tahu jawapan dia ialah 1. Okay? Tapi macam ini kita nak tulis kerja-kerja dia tak boleh. Kerja-kerja dia tak boleh. So cikgu akan tunjuk di sini cara nak buat penulisan dia. Ataupun kalau siapa tak tahu macam mana tadi kamu boleh dapat saja 6-1 saya tak nampak pun. Awak buat kerja ini saja. So kerja ini ialah ada 2 step di sini. Okay, langkah pertama apa yang awak buat, awak ambil tata tanda fungsi awak. Awak buat dia sama dengan image. Okey. Langkah kedua, awak selesaikan. Ini kerja dia. Ada 2 langkah. Tak macam tadi. Tadi 1 langkah aja. Ini ada 2 langkah. Okey. Mula-mula awak ambil tata tanda fungsi awak sama dengan image awak. Lepas tu awak selesaikan. So bila awak selesaikan, yang awak dapat itu ialah objek lah. Okey. So sebagai contoh soalan saya. Kejap. Cikgu hantar ke bawah kejap. So maksud saya macam ini So cikgu ambil tata tanda saya. Cikgu ambil belakang cukup So cikgu ambil S tambah 5/3. Okay, lepas tu cikgu buat sama dengan image saya. So image saya ialah 2. So cikgu buat dia sama dengan 2. So inilah langkah pertama. Inilah langkah pertama. Okay, sekarang cikgu pergi kepada langkah kedua. Selesaikan. Okay. Kita cuba buat manual So untuk selesaikan ini, kalau kamu boleh buat manual, awak buat manual lah. Kalau tak boleh, awak ingat tak cikgu pernah ajar awak macam mana pakai calculator. Awak pun boleh pakai teknik calculator itu untuk dapat jawapan Okey, cikgu minta Tengku kita buat manual Tengok awak boleh tak? So macam nak selesaikan? Tengku boleh cakap Tengku? Tengku no Izwa? Tengku? Tak boleh cakap ke? Tengku ada tulis apa-apa dengan saya? Ada.
Tengku tak boleh cakap ke? Tak boleh. Tak apalah, cikgu tukar orang. Sudah satu round kan. Okey, naik atas balik. Okey, Alia Husna. Pak Menu. Husna. Ya, cikgu. Okay, cuba buat menu pula. Maksudnya kira sendirilah, tak pakai kalkulator. Macam mana? Gerakkan 3. Okey, gerakkan 3 betul. Tapi macam mana gerakkan dia? Tanpa tolak darat bahagi. Darat. Darat. So kita dapat S tanpa 5. Kita darat. 2 darat 3. 6. 6. Okey, lepas tu? Gerakkan 5 jadi tolak 5. Okey, 6 tolak 5? 1. 1. So kamu tengok jawapan serupa. Okay. So kalau soalan ini minta kita cari objek, inilah kerja kita. Tata tanda sama dengan fungsi, lepas tu awak selesaikan. So maka diberi di sini awak boleh tulis tata tanda sama dengan image, 1 markah. Awak boleh selesaikan dia dengan betul, 1 markah. So untuk siapa yang sangat cikgu tak ertilah pintar 3 tolak 5, saya tak erti. Awak sebenarnya boleh tulis ini, lepas tu awak tekan kalkulator saja terus bagi jawapan ini kepada saya. Boleh kalau awak nak. Tapi cikgu tak berapa galakkan lah. Sebab masalahnya kalau awak selalu buat kerja ini, lain kali ada soalan algebra awak tak erti buat sebab awak tak cukup latihan. So cikgu akan galakkan untuk tingkatan, awak masih dalam tingkatan 4, ada banyak masa, banyak peluang untuk cikgu semak algebra awak. So soalan jenis ini, cikgu masih galakkan awak manual buat. Manual buat. Tapi kalau kamu rasa cikgu saya memang tak tahu langsung, tak tahulah mana tatan darat 3 tolak 5, tak tahu langsung, maka cikgu akan kata selepas isi ini, awak terus tekan kalkulator, awak bagi saya jawapan. Tak apa. Tak apa. Tapi kalau rasa cikgu saya tahu-tahu sikit, kalau tahu-tahu sikit cuba buat. Semasa latihan awak cuba buat sebab cikgu akan tegur kalau awak salah. So lama-lama awak pandailah. Lama-lama awak pandailah. Okey, kita pergi kepada soalan 2. So soalan 2 ini pun satu soalan tanya objek. Tapi cara tanya dia berbeza. Kalau kamu tengok cikgu bunyi macam ini. Kali ini cikgu tulis ni. Cikgu ambil tata tanda sama dengan nombor ini. Nombor ini tidak ada dalam kurungan. Dia letak di sebelah kanan. So nombor ini ialah image. Dan cikgu tanya apakah S. Kalau kamu tengok S ada di dalam ini. S ada di dalam ini. S ada dalam kurungan. So maksudnya cikgu tengah tanya apakah objek. Cari objek apabila image kamu ialah 5. Okay. So ini satu lagi cara saya tanya soalannya. Cari objek apabila image awak sama dengan 5. So kita akan buat 2 langkah itu. Kita akan buat 2 langkah itu. Okay, langkah pertama, so kita akan buat, okeylah. Ezeng awak tak payah tulis langkah 1, langkah 2 lah. Cikgu nak bagi awak senang tengok aja. Okay, so langkah 1 kita akan buat tata tanda sama dengan image. Okay, Natasha. Tata tanda awak? Tanda 4x tolak 1 sama dengan 5. Okey, dengan ini awak sudah dapat markah pertama lah. Okey, lepas tu kita pergi kepada langkah kedua, selesaikan. Cuba menu buat Natasha, tengok boleh tak? Tolak 1 tu pindah. Okey, jadi apa? 4x sama dengan 6. 6. Okey, kamu boleh jimat masa sikit daripada tulis 5 tanpa 1 sebab situ tak ada markah. Kita jimat masa sikit So, lepas tu? Lepas tu X sama dengan 6 bagi 4. 6 bagi 4. Sudah? X sama dengan uh, 3/2. Okey, 3/2. Awak boleh tekan kalkulator saja. 6 bagi 4. Kalkulator akan bagi jawapan 3/2. Kalkulator mungkin pagi ini, mungkin pagi ini, mungkin pagi ini.
bagi saya mana-mana satu Okay, macam cikgu cakap tadi, tak payah tulis ketiga-tiga kepada saya. Tulis salah satu mencukupi. Tapi tak boleh bagi saya jawapan 6/4 sebab pecahan ini belum diringkaskan. Bila awak bagi saya jawapan pecahan tu, dia mesti jawapan yang sudah diringkaskan. Dan kalau kamu kata, cikgu saya pun tak tahu pecahan itu sudah boleh ringkas ke, sudah ringkas ke tak belum ringkas, awak boleh ambil kalkulator, tak kisahlah mana satu kalkulator sama saja. Awak buat ajalah, contohnya ini 6/4. Awak buat aja 6/4. Lepas tu awak buat sama dengan. Kalau boleh ringkas, dia akan bagi jawapan yang sudah ringkas, 3/2. Kalau nombor itu tak boleh diringkaskan, contohnya 5/4. Dia tak dapat ringkaskan. Dia bagi balik aja 5/4 kepada awak. Kalkulator boleh bagi awak. Pecahan ini sudah diringkas ataupun belum. Sebab kadang-kadang mungkin nombor ini sangat besar. Contohnya nombor ini mungkin 219. Okey, nombor ini sangat besar. Lepas tu bahagi 12. Ini boleh ringkas ke tak boleh ringkas? Susah nak fikir kan sebab nombor itu besar. So tak apa, pakai kalkulator, masuk saja kalkulator hitam putih sama saja. Hanya kalkulator hitam dia, MS punya kalkulator dia sebaris. Tapi cara tekan sama. 219/12. Awak tekan saja sama dengan. Kalau boleh diringkaskan, dia bagi jawapan yang sudah diringkaskan. Contohnya soalan ini dia bagilah jawapan itu ialah 73/4. Kalau dia tak boleh diringkaskan, contohnya cikgu mungkin bagi awak 217/3 pula. Per 12 macam tadi. Ini tak dapat diringkaskan. Kalau saya tekan sama dengan, dia bagi balik kepada saya. Faham So, bila awak dapat satu jawapan pecahan, kena pastikan jawapan itu ialah pecahan yang paling ringkas. Awak boleh bagi saya nombor bercampur, boleh bagi saya nombor perpuluhan, tapi tak boleh bagi saya pecahan yang belum diringkaskan sebagai jawapan dia. Kalau awak bagi saya 6/4, tidak ada markah untuk jawapan sebab dianggap awak belum siap buat. Boleh ya? So, cikgu tambah satu contoh lagi. Contoh kali ini cikgu bagi benda itu dalam gambar raja anak panah. Cikgu bagi dalam bentuk gambar raja anak panah. Cikgu kata fungsi ini, katakan cikgu bagi KS. Nama dia KS. Fungsi ini ialah S tambah 1 per 2X tolak 1. Nampak rumit sikit nampak rumit sikit. Sebenarnya benda ini ada belakang dia. Ada belakang dia tapi kita tak payah pedulikan lah. Yang pentingnya tengok tata fungsi aja. Kali ini cikgu tanya A juga. Cikgu tanya A juga. Lepas tu cikgu kata ini ialah 3. So macam mana saya tahu ini ialah soalan tanya. Cikgu tanya cari A. Macam serupa macam tadi kan. Tadi cikgu pun kata cari A. Kalau kamu tengok ini soalan ini. Cikgu kata cari A. Yang ini pun cikgu kata cari A. Tapi yang ini ialah soalan cari image. Kenapa? Sebab A ada dalam kumpulan 2. Untuk soalan baru ini ialah soalan cari objek. Dia kata cikgu cari A juga. Bukan sebab A itu. Yang masalahnya sekarang A ada di mana? A ada dalam kumpulan 1. A ada dalam kumpulan 1, so dia ialah objek. Dan cikgu sudah bagi untuk objek ini, image dia ialah 3. So soalan ini bila cikgu tanya cari A daripada gambar raja, kita nampaklah sebenarnya soalan ini adalah satu soalan tanya apakah objek dia bila image dia sama dengan 3. So kita pun akan buat kerja yang sama. So langkah pertama kita akan buatlah tata tanda sama dengan image kita. Anis, kita sambung. Macam mana? X tambah 1 per 2X tolak 1 sama dengan 3. Boleh Lepas tu langkah kedua, selesaikan. So mungkin kali ini awak akan rasa, cikgu macam ini lebih susah nak selesaikan. Tapi itu kerja kita, selesaikan. So kalau awak mampu buat, awak buatlah manual. Dalam exam kalau tak mampu buat, tekan kalkulator je lah. Tapi tekan kalkulator, pastikan beritahu kalkulator ini di atas, ini di bawah. Kalau tidak nanti kalkulator tak tahu siapa di atas, siapa di bawah.
Okey, tapi cikgu nak manual buat sebab nak praktis kamu. So untuk siapa yang mampu buat algebra semasa latihan, cuba manual buat ya. Okey. Anis kita cuba Okey, macam mana? Selesai kak manual Cuba. Salah cikgu tegur tak apa. Awak bagi cadangan. Salah cikgu cakap. Tak apa. Tolak 3 tolak 1. 3 tolak 1 sebab awak nak pindah tambah 1 ini ke tepi. Tak boleh sebab benda ini dia adalah satu pecahan. Awak tak boleh tiba-tiba tarik satu nombor keluar. Tak boleh terus tarik satu nombor keluar macam ini. So apa yang kita boleh buat? Biasanya kalau melipatkan pecahan, apa yang kita akan buat? Cadangan lain? Sorry? Bawa 2x Okey. tolak 1 tu pergi sebelah 3. Ya, kita darat apa yang di bawah ini dulu ke sebelah kanan. Okay? Ataupun kadang-kadang orang kata cikgu darat silang. Terpulang kepada cara awak sebutlah. Okay? Ada orang kata cikgu bawah itu kita hantar ke tepi. Tak kisah apa ayat awak pakai. Janji awak tahu ini ialah x tambah 1 sama dengan 3 darat seluruh ini. Darat seluruh ini. Okay ya? Okay, Anis sambung. Lepas tu awak rasa awak nak buat apa? Bagi Darat. Okey, Yuna. Darat. Sebelah kanan nak darat ke darat. So tak apa-apa. Tiga. 3 darat 2S tak apa-apa. 6x. 6x. Satu lagi 3 darat negatif 1. 2. 3 darat negatif 3. 1. Sekali lagi 3 darat negatif 1. Bukan 2. Bukan tadi awak cakap apa? Bukan 2. Bukan sorry, sekali apa jawapan kamu? 3 kali negatif 1. 3. Tekan kalkulator. Nombor kan? 3 darat negatif 1. Apa jawapan dia? 3. Ya ke? Negatif 3. Sebut negatif 3. Kalau awak sebut 3 maksudnya positif 3. Okey? Boleh So kalau melipatkan nombor negatif, melipatkan pecahan, kerana cikgu saya tak tahulah dia selalu saya mungkin silap tanpa tolak itu. Kalau semua ada dalam nombor, tekan kalkulator lah sebab kalkulator boleh tolong. Maksudnya ini 3 darat negatif 1 boleh suruh kalkulator tolong. 3 darat 2S, minta maaf lah kena erti buat lah. Kalau tak erti buat memang tak boleh lah. Okey. So sudah sampai sini. Okey, sambung. Nampak 1 tergerak ke kanan. Okey. So tambah 1 bergerak ke kanan jadi tambah 1 kalau gerak ke kanan jadi apa? Tanpa tolak darat bahagi. Tolak 1. Tolak 1. So sini S tak gerak lah kan? Okey, bagaimana dengan 6S tolak 3? Ada apa nak gerak tak? Yang 6S tolak 3 ada nak gerak ke semua stay di sini lagi? 6x. Okey, 6S nak gerak. Kalau dia gerak ke depan jadi? Cuba. 6S kalau gerak ke depan jadi? Bahagi. Tak sebab hubungan ini dengan ini bukan darat. Hubungan 6S dengan tolak ini, hubungan dia sebenarnya ialah tambah. Sebab kalau dalam matematik tanpa tolak jadi tolak. So kalau saya pindah ke depan, Tolak. tambah. So kalau saya pindah ke depan, Tolak. tolak.
So sepatutnya ialah tolak 6x. Okey, tolak 6x. So negatif 3 tak bergerak kan? So negatif 3 masih di sini. Okey ya, tak apa. Kita terus sebab lama tak buat sudah kan kerja-kerja ini. Okey. So okey boleh ya. So tambah 1, saya pindah jadi tolak 1. 6s ini saya pindah jadi tolak 6s. Yang lain tu masih kekal. S masih x, negatif 3 masih negatif 3. Okey, sambung. X tolak 6x. Boleh tolak ke tak boleh tolak? Dua-dua ada x. Negatif 5x. Okey, negatif 5s betul. Okey, negatif 3 tolak 1. Yang ini kalau tak erti buat boleh tekan kalkulator. Negatif 4. Okey, negatif 4. Okey, sambung. Sorry. Sambung. Negatif 5 dengan S ini apa hubungan mereka? Darab. Darab. So pindah ke sana. Bahagi. Bahagi berapa? Negatif 4 bahagi negatif 5. Okey, jawapan. 4/5. 4/5. So mungkin awak kata, cikgu susah betul soalan ini. Awak akan rasa cikgu contoh 3 ini sangat susah lah. Tapi sebenarnya kerja kita sama. Langkah 1 tata tanda sama dengan fungsi. Langkah 2 selesaikan. Hanya untuk soalan ini sebab tata fungsi dia lebih susah. So bila kita nak selesai pun lebih susah nak selesai. Itu saja sebenarnya. Okay? Tapi kerja kita adalah serupa. Dan peruntukan markah juga satu di sini, satu di sini. Okay? So untuk siapa kalau nak selesaikan tadi ini, cikgu tak erti. Tapi exam kan, kalau latihan cikgu akan masih kalahkan awak buat betul. Kalau awak salah, cikgu akan tegur di situ apa kesalahan awak. Contohnya tadi kalau awak tulis tanpa 3, cikgu akan buat highlight macam ini, kemudian cikgu bulat, cikgu kata itu sepatutnya tolak 3. Cikgu akan terang di situlah. Okay? Tapi kalau dalam exam macam mana pula? Sebab sini tak ada markah. So dalam exam, awak pakai saja calculator, tekan ini. Tekan ini terus ke dalam calculator yang gunakan sheet calculate itu. Boleh cuba tekan sekarang Anis. Cuba tekan sekarang, boleh tak awak dapat jawapan ini terus? Orang lain pun boleh cuba. Harap-harap bukan Kangsoft lah. Kalau Kangsoft maksudnya memang kena manual buat. Boleh, cikgu besarkan untuk kamu. Tekan ini terus ke dalam kalkulator. Tengok, boleh tak dia terus bagi jawapan kepada kita? Ada cikgu. Dapat kan? Dapat jawapan ni kan? 4/5. Okay. So kalau dalam exam, cikgu betul-betul tak erti buat benda ini, awak boleh terus dapat ayat ini, kemudian terus bagi saya jawapan. Terus bagi saya jawapan. Tapi latihan cikgu galakkan ni sebab awak masih ada dalam tingkatan 4. Masih ada peluang untuk memperbaiki algebra kamu. So awak cuba buat benda ini, biar cikgu tegur di mana kesalahan awak. Tegur sekali tak faham, tak ingat, tegur 2 kali, 3 kali, 4 kali sepanjang 2 tahun ni lama-lama bolehlah. Lama-lama bolehlah. Okey. Boleh ya? Okey. So itu satu ialah soalan, sorry ya, cikgu nak kecilkan. So hari ini cikgu sempat ajak awak 2 benda aja. Satu ialah macam mana kita nak mencari image dan satu ialah macam mana kita nak cari objek. Okey? Cari image ada cara dia, cari objek ada cara dia. Okay, so untuk contoh C ni cikgu tak sempat sudah. So cikgu akan ajar bila kita balik ke sekolah lah ya. Okay, so kamu latihan untuk hari ini ya. Latihan untuk hari ini. Okay, kamu buat soalan 1AB. Okay, soalan 1AB. Soalan 2A awak buat tak? Cikgu pernah ajar kamu sudah. Dalam muka surat, modul kamu muka surat pertama. Muka surat pertama, latihan terakhir itu. Latihan terakhir itu. Baris terakhir itu.
Awak cuba rujuk dia untuk jawab ini ya. Awak cuba rujuk modul kamu pada muka surat 1 yang contoh terakhir tu. Contoh C tu. Baris terakhir tu lah. Awak tengok dia. Cuba jawab soalan tu. Okay. So BC ini pun soalan cari objek, cari image. Tapi tengok kemahiran kamu lah. Awak tahu tak mana satu ialah tanya objek, mana satu ialah tanya image. Kalau tanya objek nak buat macam mana? Tanya image nak buat macam mana? So latihan hari ini simple saja, 2 soalan ini sahaja. Okay, 2 soalan ini sahaja. So minggu depan kita sudah akan bertemu di sekolah sudah. So cikgu tidak hantar link jawapan lah. Maksudnya awak buat pada buku latihan, minggu depan awak hantar, cikgu terus semak buku latihan kamu. Boleh ya? Okay. Boleh cikgu. Sekejap. Okay. So orang yang cikgu pernah